dia bagi pada pembantu dia, pergi bagi sedekah pada orang. Dan dengar apa yang mereka sebut. Ketika mana orang tu sebut, pembantu dia bagi, kemudian orang ni doakan. Maka kemudian bila mana dia balik, jumpa dengan Sayyidatuna Aisyah, maka dia tanya, apa yang orang yang terima sedekah tadi sebut? Mereka doakan Sayyidah Aisyah dapat begini. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah? Dia doakan balik kepada orang yang telah berdoa tadi dengan doa yang sama. Kenapa? Kerana tidak mahu langsung apa yang dilakukan untuk Allah dibalas oleh manusia. Itu orang yang punya ketinggian penyerahannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkinlah kita harapkan daripada sedekah kita dapat doa daripada orang-orang yang mereka itu dilihat oleh Allah dan sebagainya. Boleh tak? Boleh. Tetapi di sini kita nak bagi tahu, kalau orang yang benar-benar tinggi kedudukannya, maka tak mengharapkan sampai doa daripada orang lain. Ini hakikat ikhlas yang sangat tinggi. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Calon-calon bagi kategori video muzik terbaik. Ratuku, Hai Bahar, pengarah Khairul Hazwan. Rahsia dari Langit, Afad dan Simfoni, pengarah Rudi Herwan. Benar, Halim Ahmad dan Zain, pengarah Akil Muaz. Terima kasih segalanya, Hijaz, pengarah Muhammad Payum Nakiyuddin. Lembaran Juzuk Cinta, Halim Ahmad dan Furkan Fawaz, pengarah Halim Ahmad. Nantikan acara kemuncak Majlis Apresiasi Carta Nasyid IKIM pada hari Khamis 24 Mac 2022 pukul 2.30 petang secara langsung di Facebook Institut Kefahaman Islam Malaysia, Facebook TV IKIM, YouTube IKIM Media dan di laman web www.tvikim.my. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari kekufuran dan kekafiran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Tiada Tuhan selain Engkau. Kuala Terengganu 100.2 FM. Kita beradab, mudah-mudahan dengan adab ini menjadi jalan untuk kita semakin dekat dengan Allah. Bahkan kita kena ingat ketika kita cuba beradab dengan adab yang terbaik, sebenarnya kita sedang mengikuti jalan dan adabnya baginda Nabi SAW, dan ia adalah jalan untuk kita semakin dekat kepada Rasulullah SAW dengan mengamalkan segala adab-adab yang dianjurkan di dalam Islam. Pelajari dan jalani kehidupan yang diselami adab dan etika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi rancangan Bicara Adab bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun setiap Selasa 9 malam hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Faiz Haji Osman. Inginkan panduan harian dalam kehidupan? Ikuti rancangan-rancangan menarik dalam Aspirasi 1 tengah hari hingga 4 petang bersama Siti Rohani Surani. Antara sajian menarik untuk anda iaitu Inspirasi Jihad Bisnes, Bahasa Al-Mushaf, Kulit Jawi, Ramadan Hikmah dan Mutiara Hadis. Semuanya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talknya itu yang sangat lebih penting. Definisi hadis ialah aqwalun nabi. Yang pertama ialah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah wa af'alihi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah taqriratihi. Takrir ini ialah pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sifat fizikal Rasul dan orang juga yang soleh ini adalah orang yang melakukan ibadat, orang baik, dan belum tentu dia itu adalah orang alim. Dan orang alim, orang yang mempunyai ilmu, belum tentu dia ni kuat melakukan amal ibadat. Sebab itu jangan kita mengukur keilmuan seseorang itu dengan amal ibadat. Dia ni sembahyang tahajud banyak, dia ni rajin bersedekah, dia selalu puasa sunat, maka kita pun mengatakan dia alim. Salah. Kerana kealiman seseorang itu bukan diukur dengan pakaian, bukan diukur dengan amal ibadahnya. Kerana amal ibadah itu adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan ilmu mesti kena amanah dengan. Dah faham hadis, baru dapat kita hayati dan praktikkannya. Ikuti segmen Mutiara Hadis setiap Jumaat jam 3.10 petang bersama Ustaz Bukhari Abdul Rahman. Mutiara Hadis memperkemas ibadah harian. Dalam kebimbangan kita terhadap penyakit-penyakit berjangkit seperti COVID-19, harus diingat penyakit tidak berjangkit atau Non-Communicable Disease NCD juga menjadi pembunuh senyap rakyat Malaysia. Dianggarkan 1.7 individu dewasa di negara ini menghidap 3 penyakit NCD, manakala 3.4 juta individu dewasa pula mempunyai 2 penyakit NCD atau mempunyai faktor risiko utama. Ini menunjukkan 1 daripada 5 orang dewasa menghidap diabetes, 1 daripada 3 dewasa menghidap hipertensi, manakala 2 daripada 5 dewasa mempunyai kolesterol tinggi. Amalkan gaya hidup sihat. Bersenam sekurang-kurangnya 30 minit 3 kali seminggu. Ambil pemakanan yang berkhasiat, kurangkan garam dan gula dan sentiasa positif dalam melalui kehidupan hari ini. Kita mampu mengubahnya. Badan kita, amanah kita, jaga dan pelihara. Pesanan sihat ini daripada kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk bukakan pintu taubat untuk kami ya Allah. Kami sesungguhnya tidak mampu membuat kebaikan. Kami tidak mampu untuk berhenti daripada buat dosa kecuali mendapat taufik dan juga hidayah daripada-Mu ya Allah. Rupanya Allah melihat apa yang terlintas dalam hati kita. Allah bukan lihat apa yang kita lafazkan. Itu kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat zahir kamu, rupa paras kamu, apa yang kamu lafaz dan sebagainya. Tetapi apa yang Allah lihat adalah hati kamu ketika kamu melafazkan istighfar tersebut. Subhanallah. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Pastikan terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda teman-temankan saya Faiz Haji Osman. Bersiaran kita Selasa 9 malam untuk kita bawakan rancangan Bicara Adab kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun dan pun bersama-sama dengan kita dalam talian untuk pengajian Bicara Adab kita pada kali ini. Saya dahulukan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat Ustaz kita hari ini? Alhamdulillah sihat. Baik, apa khabar sihat? Sihat Alhamdulillah. InsyaAllah semoga Ustaz terus dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala dapat ikuti pengajian kita pada kali ini. Dan macam biasa kita nak sambung pengajian kita menerusi kitab Bidayatul Hidayah karya Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Dan anda boleh menonton siaran ini menerusi Facebook Live. Kita dapat siaran secara langsung di Facebook ini, Live IKIM FM. Menerusi YouTube channel kami IKIM Media juga anda boleh menonton dekat situ sambil dengarkan dekat Radio IKIM. Bicara kita kali ini insyaAllah kita akan bawakan tentang adab berikutnya dalam adab-adab melaksanakan ketaatan menerusi adab mandi. Jadi anda boleh terus menonton dan dengarkan siaran kami. Ustaz, kita nak mulakan pengajian ilmu bicara adab kita malam ini. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kefahaman yang benar dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita taufik agar kita dapat beramal dengan apa yang telah kita pelajari, apa yang sedang kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilayka baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yaqrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa ka'inun fi ilmik aw qad kan nuqaddimu ilayka baina aydina dhalika kulli. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wat ta'lim wa tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilalati 'ala al khair ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهدي قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bertemu lagi dalam siri pengajian mingguan kita, memperbahaskan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita mendapat keberkatan daripada Al-Imam Al-Ghazali dan tulisannya, dan kita dapat beramal dengannya dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk perbahasan kita di bab yang keempat daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pada bab yang keempat berkaitan dengan adab-adab mandi. Telah kita bahaskan sebelum ini bicara berkaitan dengan wuduk. Bagaimana kita nak berwuduk dengan wuduk yang penuh dengan adab. Bahkan apa yang kita nak hadirkan ketika mana kita berwuduk, supaya kita tidak lalai dalam wuduk yang sedang kita lakukan. Seperti mana kita sebutkan, kita kena fahami wuduk itu sendiri adalah ibadah. Bahkan kesempurnaan wuduk itu menjadi jalan untuk mendapat kesempurnaan di dalam sembahyang. Hari ini kita masuk pula ke satu lagi bab yang ia merupakan antara maqasid taharah, tujuannya bersuci, iaitu mandi. Jadi pertamanya kita kena fahami mandi itu sendiri boleh jadi ibadah. Bukan hanya bersejuk-sejuk, bukan hanya nak hilangkan bau badan, tetapi perbuatan mandi sahaja boleh menjadi ibadah yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada keadaannya nanti betapa pentingnya mandi, sehingga kan seseorang itu mungkin sahaja ibadahnya tidak sah kerana cara mandinya tidak benar. Sampai sedemikian. Jadi perkara-perkara ini ada kalanya dianggap remeh, tetapi sebenarnya memberi impak pada ibadah yang bakal dan akan kita lakukan, bahkan yang telah kita lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebelum kita membicarakan tentang apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, saya suka untuk kita memberikan sedikit mukaddimah ataupun pemahaman berkaitan dengan mandi. Maka mandi dari sudut bahasa disebutkan mengalirkan air. Mengalirkan air tu dah dinamakan sebagai mandi dari sudut bahasa. Tetapi apa makna dari sudut syarak? Mandi dari sudut syarak maksudnya apa? Mengalirkan air ke seluruh anggota badan dengan niat-niat tertentu. Jadi kita fahami dengan makna mandi di sini yang ingin dibawakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala lebih kepada kita sebutkan mandi wajib. Jadi mandi ada kategori pula nanti. Mandi pun ada yang wajib, ada yang sunat. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang harus. Ada jenis-jenisnya. Maka bila disebut mandi, maka maksudnya mengalirkan air ke seluruh anggota badan. Jadi bila sebut mandi wajib, mesti air itu sampai ke seluruh anggota badan. Bahkan tidak memadai dengan perkara tersebut, perlu dihadirkan dengan niat. Jadi di sinilah untuk kita fahami betapa pentingnya niat dalam kehidupan seorang Muslim. Menjadikan satu amalan itu sah dengan niat, membezakan adat dan ibadat dengan niat. Bahkan mandi pun kena niat. Cuma setiap mandi itu ada niatnya yang berbeza. Saya selalu kalau bawa jemaah umrah Siti Faiz, lalu kita ajar mandi sunat ihram. Jadi kita kata sahaja aku mandi
sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Jangan tambah pula 2 rakaat. Ada orang kan benda ni jarang kita buat. Kadang saat kita tambah pula, sahaja aku mandi sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Macam mana kita nak sujud dalam bilik air tu? Jadi mandi sendiri ada niat, membezakan adat dan ibadah dan menjadikan perbuatan mandi itu sendiri berpahala. Inilah kita lihat dan kita nak tunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala rahmatnya kepada umat baginda Nabi. Kita buat perkara-perkara yang memang menjadi rutin kita pun dengan niat yang baik dan niat mengikuti junjungan besar baginda Nabi, itu dapat pahala. Jadi nak dapat pahala ni, kalau tahu cara, banyak kita boleh dapat. Nak buat dosa ni sebenarnya susah. Kena nyorok-nyorok, kena takut dengan orang. Tapi ramai orang mengejar untuk melakukan perkara tersebut kerana tipu daya syaitan dan kerana mengikuti tuntutan hawa nafsu. Maka inilah yang cuba dibawa oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, agar kita melakukan setiap perbuatan itu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mandi ini merupakan amalan yang dianjurkan oleh syariat. Sama ada mandi itu mandi sunat, mandi wajib. Bahkan kalau kita membersihkan badan pun, ia merupakan satu yang dianjurkan syariat. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bersuci dan bersih. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Maka kalau kita ni jenis suka bersih, suka mandi, kita niatkan kerana Islam menyukai orang dalam keadaan bersih. Dapat pahala lah perbuatan kita tu. Tidaklah jadi abas, jadi sia-sia, jadi sejuk-sejuk saja. Apa dalil mandi? Sebelum kita masuk perbahasan apa yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Ma'idah, wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kamu dalam keadaan junub maka bersucilah. Maksud bersuci di sini adalah mandi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bahkan ada hadis yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Al-Imam Muslim yang mana disebutkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mandi dari janabah, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya, kemudian menuangkan air ke tangan kanannya, ke tangan kirinya untuk mencuci kemaluannya, kemudian berwuduk, kemudian mengambil air untuk mencuci rambut kepala, kemudian mengambil air dengan kedua tangannya untuk menyiram bahagian kepalanya sebanyak 3 kali, kemudian menyiram seluruh badannya, kemudian mencuci kedua kaki. Maka mandi adalah jalan untuk mensucikan diri daripada hadas. Nak ibadah kita sah ketika mana kita berjunub ataupun kita melakukan perkara-perkara yang mewajibkan mandi ataupun menyebabkan kita berhadas besar, maka perlu kepada kita mandi. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali nak ajarkan kepada kita sebahagian daripada adab-adab mandi yang boleh kita amalkan, supaya tidaklah kita hanya mandi begitu sahaja. Bahkan mandi kita bila kita belajar dapat mengikuti cara mandi yang diajarkan oleh junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang betul. Maknanya kalau orang dia mandi je, rata air cukuplah. Sahlah mandinya tu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada aturannya yang diajarkan kepada kita melalui para ulama. Baik, kita tengok apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Apabila engkau junub, sama ada kerana mimpi atau jima, maka bawalah sebekas air ke bilik mandi dan mulakan dengan membasuh kedua tanganmu 3 kali. Jadi Al-Imam Al-Ghazali mulakan apabila engkau berada dalam keadaan junub. Junub ni dalam segi bahasa ataupun janabah, dari sudut bahasa maknanya jauh. Junub ni jauh.
Tapi dari segi syarak adalah keluarnya sperma ataupun keluarnya mani ataupun seseorang itu berhubungan badan. Jadi sebab tu Al-Imam Al-Ghazali kata, apabila kamu berada dalam keadaan junub, sama ada mimpi sehingga mengeluarkan mani ataupun berhubungan badan. Kedua-dua perkara ini menjadi sebab untuk wajib mandi. Selain itu ada lagi perkara-perkara lain. Contohnya seseorang itu dia berhenti haidnya, maka haid itu menjadi sebab wajib mandi. Bila berhenti darah, maka sebelum menunaikan solat, maka dia wajib juga mandi. Sedemikian perempuan yang melahirkan, sedemikian perempuan yang dia berhenti daripada nifasnya, maka itu perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Maka disebutkan apa? Bawalah sebekas air. Kata Al-Imam Al-Ghazali, bawa sebekas air ke bilik mandi dan mulakan dengan membasuh kedua tanganmu 3 kali. Jadi kita bawa air, sebekas air ke bilik mandi. Ini cerita kalau kata zaman dahulu kan air ambil daripada perigi. Kita tak payah pergi ambil air dekat dapur pula. Maksudnya kita buat persiapan nak mandi kena ada air. Kena ada air. Bahkan sebekas air. Kalau kita baca bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mandinya hanya 1 sak. 1 sak ni 1 gantang. 1 gantang ni besar sikit daripada gayung kalau kita punya dekat masjid tu lah. 1 sak ni saya terlupa kiraan ni, tapi 1 gantang. Nabi berwuduk 1 cupak. Kita ni kalau mandi wajib sekolah agak ni. Sekolah mandi kita. Jadi yang pertama juga kita pelajari daripada apa yang Al-Imam Al-Ghazali nak ajarkan, berhemah dalam menggunakan air. Sebekas air bawa, gunakan dengan baik. Dan mulakan dengan membasuh kedua tanganmu 3 kali. Gunakan untuk membasuh kedua tanganmu 3 kali. Baik. Kemudian disebutkan, dan tanggalkan segala kotoran daripada badanmu. Kemudian hendaklah engkau berwuduk seperti wuduk yang engkau buat untuk sembahyang, beserta dengan segala doa-doanya. Dan kemudian kan membasuh kedua kakimu supaya air tidak jadi sia-sia. Jadi disebutkan tadi, basuh dulu tangan kita, kemudian bersihkan segala anggota badan kita daripada kotoran, sama ada yang menghalang air daripada sampai ataupun najis. Bersihkan dulu. Sebab apa? Sebab nanti kita akan berwuduk. Dan kemudian disebutkan kita gunakan ataupun kita berwuduk macam mana? Berwuduk dengan tata cara wuduk yang dianjurkan. Yang kita dah belajar sebelum ni, dengan doa-doanya yang kita hadirkan. Tapi kita kemudian akan basuh kaki. Sebab apa? Sebab nanti kita nak basuh anggota-anggota yang lain lagi. Jadi di sini diajarkan kepada kita supaya kita tidak membazir dalam penggunaan air. Maka dalam kita mandi wajib, sunat untuk kita berwuduk. Jadi bila kita dah bersihkan, maksudnya ketika mana kita sampaikan air mula ke anggota badan kita, kita dah niat. Kemudian kita bersihkan kotoran. Jadi bila kita dah ambil wuduk, bila kita mula dah ambil wuduk, kita tak perlu lagi menyentuh kemaluan kita dan sebagainya, menjadikan kita tak perlu berwuduk lagi. Itu maksudnya. Kemudian kata musannif, apabila engkau sudah selesai daripada berwuduk, kita akan sambung selepas ini insya-Allah. InsyaAllah kepada anda boleh terus ikuti dan menonton rancangan Bicara Adab kita di Facebook IKIM. Live kita pada malam ini untuk bicara adab mandi. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pandemik ini boleh membawa kepada isu kesihatan mental yang serius sekiranya tidak ditangani dengan baik. Mari kenali tanda-tanda kemurungan.
Berlaku perubahan sikap dan tingkah laku individu, sentiasa kelihatan sedih dan murung. Hilang minat terhadap aktiviti yang biasa dilakukan. Mengalami gangguan tidur dan selera makan. Sukar untuk menumpukan perhatian, mengasingkan diri daripada keluarga dan rakan-rakan. Bertindak agresif dan kasar terhadap diri sendiri dan orang sekeliling, serta pernah menyatakan perasaan hilang harapan atau bosan untuk hidup. Sekiranya terdapat gejala-gejala ini, individu dinasihatkan mendapatkan nasihat perubatan profesional dalam kadar yang segera bagi mengelakkan keadaan yang lebih buruk. Kita tangani bersama ya. #KitaJagaKita. Kota Baru 89.8 FM. Terus ikuti siaran kami di Game Inspirasi Inforia Islami untuk bicara adab kita. Kita nak sambung lagi adab-adab mandi menerusi kitab Bidayatul Hidayah bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun bersama dengan kita waktu ini. Kita nak sambung selanjutnya Ustaz untuk pengajian kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada DJ Faiz Haji Osman, hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sambung perbahasan kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah, memperbahaskan berkaitan dengan adab-adab mandi. Apa yang perlu dilakukan seseorang ketika mana ingin mandi, ya bahkan lebih utama disebutkan di sini adalah berkaitan mandi wajib. Jadi kita sebut tadi ada mandi yang wajib, sebagaimana kita dah sebutkan, ada juga mandi yang sunat. Seperti contoh mandi hari raya Aidilfitri, mandi hari Jumaat. Maka itu mandi yang sunat. Maksudnya diberi pahala, bahkan dituntut untuk kita mandi untuk hadir solat Jumaat sebagai contohnya. Ada mandi yang harus, seperti mandi kita setiap hari. Ada mandi yang makruh. Ada juga mandi yang makruh. Ada. Para fuqaha menyebutkan antaranya apa dia? Mandi yang kita dalam keadaan puasa, yang mana kita mandi tu kita menyelam. Itu makruh hukumnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada mandi yang haram. Mandi yang haram pun ada. Contohnya apa? Para ulama kata ada mandi yang haram, tapi hukum mandi itu sah. Contoh orang dia mandi wajib, ataupun dia mandi sunat, tapi air tu air curi. Jadi tengok para fuqaha, mereka sampai fikir. Contohnya kita pergi mandi guna air jiran. Boleh tak? Haram lah hukumnya. Sebab air tu air jiran. Tapi kalau kita mandi wajib, jadi tak mandi wajib kita? Jadi. Tapi ada mandi yang haram, bukan sahaja haram, tapi tak sah pun. Contohnya apa? Orang perempuan, dia dalam keadaan haid, dia niat mandi itu mandi wajib, maka perbuatan itu haram. Kalau dia niat untuk bermain-main, maka berdosa. Bahkan mandi itu tak sah. Maksudnya dia tak terangkat hadas pun, kerana dia masih di dalam hadas. Baik, jadi tadi kata Al-Imam Al-Ghazali, ketika kita nak mandi, kita bersihkan tangan kita, kemudian kita tanggalkan segala kotoran, buang semua kotoran-kotoran, najis-najis yang ada pada badan kita, ataupun apa-apa sahaja yang boleh menghalang air untuk sampai. Kemudian kita berwuduk. Jadi berwuduk ini hukumnya sunat. Berwuduk ini hukumnya sunat. Kenapa dikatakan sunat? Kerana para fuqaha menyebutkan, sekiranya seseorang dia mandi wajib, yakni mandi dari janabah, maka hukumnya adalah tidak wajib baginya untuk berwuduk. Orang kalau dia mandi wajib, dia sebenarnya tak wajib untuk berwuduk setelah dia mandi, tapi dengan syarat ketika mana dia mandi, dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Maksudnya kalau dia mandi, dia tak sentuh kemaluannya dan sebagainya, ataupun dia pakai lapik, jadi tak sentuh kemaluan contohnya, maka ketika itu dia tidak wajib untuk berwuduk. Tapi kalau ketika dia mandi wajib, dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk, dia buang air kecil ataupun yang lain-lain,
maka ketika itu dia kena berwuduk. Kerana dalam kaedah fiqh disebutkan ma aujaba a'zamal amrayni bi khususihi la yujibu ahwanahuma bi umumihi. Perkara yang wajib berdasarkan sebab yang khusus menyebabkan untuk tidak wajib melakukan perkara yang lebih ringan kerana sebab yang umum. Jadi tertib macam mana? Kan dalam wuduk ada tertib. Maka dipanggil tertib itu takdiri, terjadi sekejap je. Contoh kalau orang dia ambil wuduk, dia terjun dalam air kan. Dia terjun dalam air, bangun tu, tertib tu bila terhasil secara takdir. Maknanya waktu tu terus terjadi. Baik. Jadi kemudian apa kata lagi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, apabila engkau sudah selesai daripada berwuduk, apabila engkau telah selesai daripada berwuduk, maka tuangkanlah air ke atas kepalamu 3 kali. Tuangkan air ke kepalamu 3 kali dan engkau berniat mengangkat, yakni menghilangkan hadas junub. Jadi kita bersihkan bila kita kenakan air pada pakaian ataupun pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, kenakan air pada kepala kita, maka kita niat menghilangkan hadas junub. Kemudian tuangkanlah air ke sebelah badanmu yang kanan. Bila kita mandi, mulakan dengan yang kanan, sunatnya. Kemudian baru yang kiri. Tengok, dalam ibadat mandi pun ada keutamaan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Dan ikutilah dengan sebelah kiri. Jadi sunat kanan, kemudian kiri. Dan gosoklah bahagian hadapan dan belakang daripada badanmu. Dan selati rambut-rambut di kepala dan janggutmu. Ini sunatnya. Untuk apa? Untuk menyampaikan air ke seluruh anggota. Jadi syaratnya ataupun rukun dalam mandi ni, yang pertama niat. Ketika mula kita membasuh anggota, kita niat. Kemudian niat itu kita hadirkan ke dalam hati. Rukun yang kedua, meratakan air ke seluruh anggota. Dengan apa cara sekalipun. Jadi di sini kata Al-Imam Al-Ghazali, gosok badan kita ni. Gosok badan kita supaya air sampai. Sebab tu menjadi adabnya kita buang dahulu perkara yang boleh menghalang air daripada sampai. Baik ada najis, baik ada apa-apa yang melekat di badan. Lepas tu supaya kita mandi mudahlah bila kita mulakan mandi. Kemudian selati rambut di kepala dan janggut. Di sini kita kena fahami dalam masalah wuduk, kita dah sebut sebelum ni, kalau kita berwuduk, orang yang janggut dia panjang, maka dia hanya perlu menyampaikan air di zahir, tidak di batin. Tapi berbeza dalam masalah mandi. Bila mandi, tebal ke, nipis ke, kita punya janggut, kita punya jambang, kena sampaikan air sampai ke bahagian dalam. Maksudnya ke bahagian kulit di bawah janggut kita ni. Jangan kata, oh saya ni nipis je ni. Tak, dalam masalah mandi bukan macam tu. Kemudian, dan sampaikan air ke tempat-tempat yang berlipat. Ni, kita ni yang ada, apa orang panggil tu? Apa orang panggil? Saya tak ingat istilah dia. Tapi kalau orang berisi sikit, dia berlipat-lipat dia punya lemak tu. Berlipat-lipat lemaknya tu. Jadi, pastikan kadang-kadang kita tak perasan. Dia, bila air tu dia lalu, dia skip kawasan celah tu. Kan? Tambah pula kalau kita duduk. Jadi kalau kita berdiri tu, kita perasan lah. Dia tak ada lah apa kita panggil tu, lipatan-lipatan tu. Tapi kalau mandi duduk, mungkin lipatan tu nanti terlepas. Jadi pastikan kawasan lipatan-lipatan tersebut sampai air kepadanya. Dan tempat tumbuh rambut, baik yang tipis maupun yang tebal. Dan jangan sekali-kali engkau menyentuh kemaluanmu selepas berwuduk. Ini yang disebutkan tadi. Bila kita dah berwuduk, jangan sentuh kemaluan kita dah. Sebab apa? Nanti membatalkan semula wuduk. Lepas mandi kena ambil wuduk.
Dan jikalau tersentuh tanganmu dengannya, maka ulangi wudukmu sekali lagi. Ulangi wudukmu sekali lagi. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan perkara yang wajib dalam mandi ialah, yang pertama adalah niat, yang kedua menghilangkan najis dari badan jika ada, yang ketiga meratakan air ke seluruh anggota. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas ini berkaitan dengan rukun-rukun mandi. Saya insyaAllah kepada anda boleh terus ikuti kami menerusi bicara adab kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk bicara adab. Kita pohon kehadrat Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah, dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Luqman. Warna Pagi IKIM setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, Nabi kata falyaqul khairan, hendaklah sungguh-sungguh dia menyebut benda-benda yang baik-baik saja. Atau kalau tak disebut benda baik, liyasmut, maka dia lebih baik dia Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik Indonesia. Setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pastikan terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara adab kita waktu ini bersama dengan Fadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Dalam talian kita waktu ini kita bawakan adab-adab mandi menerusi kitab Bidayatul Hidayah. Ustaz, kita nak sambung lagi untuk bahagian terakhir kita pada kali ini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Pak Faiz, Siti Osman, sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke perbahasan berikutnya berkaitan dengan perbahasan rukun-rukun mandi, dan juga disebutkan di sini perkara yang wajib dalam wuduk. Diulang untuk yang membaca kitab dapat membezakan. Walaupun sebenarnya dah dibahaskan sebelum ini, tapi disebutkan lagi supaya dapat dibezakan antara mandi dan juga wuduk. Maka disebutkan, dan perkara-perkara yang wajib dalam mandi ialah, yang pertama adalah niat. Jadi niat merupakan rukun bagi kebanyakan ibadah. Kebanyakan ibadah itu dimulakan dengan niat. Dan hadis yang jelas disebutkan berkaitan dengan niat ini adalah apa yang disebut oleh baginda Nabi, innamal a'malu binniyat. Maka dalam kita nak mandi, bilakah waktu kita berniat? Bermula pada permulaan kita membasuh anggota badan kita. Tak kiralah kepala kita mula dulu ataupun kaki. Kan ada orang, kalau dulu orang tua-tua kata kalau nak mandi demam ke apa, mula kaki dulu. Contohnya. Jadi tak kira lah dekat kaki kita mula ke, dekat kepala kita mula ke, maka pada permulaan air sampai ke anggota kita berniat. Tapi kalau dah tengah baru kita niat, maka ketika itu kita perlu membasuh semula bahagian yang kita tidak berniat lagi. Tempatnya di hati. Dan bagaimana cara niatnya? Contoh kita kata nawaitul usla li raf'il hadathil akbari lillahi ta'ala.
tak, kalau kita tak ingat bahasa Arab pun kita niat saja, aku mandi bagi mengangkat hadas besar kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua katanya, kalau di sini disebut menghilangkan najis dari badan, dalam kebanyakan kitab tak disebutkan ini bahagian daripada rukun. Tapi kebiasaannya di dalam kitab-kitab disebutkan yang kedua adalah meratakan air ke seluruh anggota. Tapi Al-Imam Al-Ghazali meletakkan menghilangkan najis dari badan. Dan 2 dan 3 ni sebenarnya dia saling melengkapi. Maksudnya apa? Kita nak ratakan air, kenalah buang dahulu kotoran ataupun najis yang ada di badan kita. Bahkan disebutkan, tadi dah disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, bila kita nak ratakan air, maka menjadi anjuran kepada kita untuk perhatikan tempat-tempat yang kebiasaannya air susah nak sampai. Bawah ketiak sebagai contoh, bahagian telinga, juga bahagian depan dan belakang kemaluan kita. Maka dalam kitab fiqh DJ Faiz ada kita panggil ilghas, ada teka-teki. Jadi dalam bab ni ada teka-teki. Apa dia? Ada orang yang dia dalam keadaan junub. Dia dalam keadaan junub, dia menyelam dalam air yang bersih. Dia menyelam dalam air yang bersih 1000 kali dia menyelam. Dalam kitab fiqh disebutkan sampai 1000 kali dia menyelam. Nak cerita banyak kali dia mandi. Lepas tu dia niat pula. Mungkin orang kata, sebab tak niat. Okey, dia niat untuk mengangkat hadas besar. Dan tak ada penghalang yang menghalang air daripada sampai untuk sampai ke kulit, tetapi tidak terangkat junubnya. Jadi kitab fiqh ni, Masya Allah, para ulama ni sampai boleh buat fikir iftiradiyah ataupun buat teka-teki supaya orang-orang belajar fiqh ni otaknya jalan. Jadi soalan dia, ada orang dia dah mandi 1000 kali, air tu pula air yang bersih, lepas tu apa, tak ada apa-apa yang menghalang untuk air sampai ke badan, tetapi tidak sah lagi mandi tersebut. Dah 1000 kali dah ni. Mandi apa tu? Apa pasal dia tak jadi? Jadi para ulama sebut di dalam Al-Imam Al-Bujairimi menyebutkan dalam Hasyiah Bujairimi Al-Khatib, dia kata apa? Jika pada badan orang yang mandi tersebut terdapat najis mughallazah, dia terkena najis mughallazah, jadi tak memadai kan dalam masalah najis mughallazah, tidak memadai kita bersihkan dengan air, tapi kena bersihkan dengan air tanah dulu. Jadi bila dia tak bersihkan dengan air tanah, tak bersih-bersih lah badan dia tu. Jadi kita kata, betul juga. Sampai macam tu fuqaha berfikir untuk bagi kita punya mahir dalam ilmu. Jadi dibawa permasalahan-permasalahan. Baik. Kemudian yang ketiga disebutkan meratakan air ke seluruh anggota. Maka para ulama menyebutkan dalam kita meratakan air ke seluruh anggota ada beberapa sunat yang dianjurkan untuk kita lakukan. Antaranya apa? Kalau boleh ketika mandi menghadap kiblat. Jadi kita nak mandi ni, sebab tu kita sebut kalau sebelum ni dalam pengajian adab, dalam kehidupan kita, kita perlukan juga seorang, atau bukan seorang, ramai sebenarnya, arkitek-arkitek yang memahami hukum hakam Islam. Jadi kita bukan nak suruh semua orang jadi ustaz, kan? Tapi kita nak arkitek yang memahami hukum hakam Islam. Jadi bila dia buat tempat tidur, kita dah sebut dulu tempat tidurnya sesuai dengan tuntutan agama. Maksudnya katilnya itu bila dia baring, dia dapat laksanakan sunnah. Sedemikian juga keadaannya bilik air. Jadi kalau boleh shower tu dipasang sesuai dengan shower tersebut, dia dapat menghadap ke arah kiblat bila mandi. Ini satu perkara yang kita boleh ambil perhatian. Bahkan orang-orang yang ada fikir macam ni, bila dia buat, maka dia dapat menganjurkan orang lain untuk melaksanakan sunat dan dia dapat pahala sekali. Inilah dia namanya
Tijarah ni perniagaan yang tak ada ruginya. Dan tanpa kita sedari, kita mendapat pahala daripada perkara-perkara yang kita merasakan benda itu kecil. Tetapi ia menjadi besar kerana kita lakukan, kerana nak hidupkan sunnah Nabi SAW. Siapa yang nak peduli kalau kata kita buat semua benda macam tu, kan? Kalau kita betul-betul buat contoh shower tu menghadap ke arah kiblat, supaya orang bila mandi menghadap ke arah kiblat, siapa yang ambil peduli? Tak ada. Siapa yang nak puji kita? Tak ada. Jadi kita akan buat benar-benar memang nak hidupkan sunnah. Dan mungkin kerana itu menjadi sebab nanti kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dianjurkan juga bila kita nak mandi dalam keadaan berdiri. Kalau kita nak mandi wajib ni, sebaiknya mandi keadaan berdiri. Kalau uzur, maka diuzurkan, tidak ada masalah nak duduk, boleh. Bahkan dianjurkan juga sebelum kita mulakan mandi bersugi dulu. Bersugi dahulu. Kemudian kita membaca isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan juga kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita sebutkan tadi, sebelum kita mandi, kita berwuduk dahulu. Berwuduk. Juga dianjurkan kita berkumur-kumur. Kumur-kumur juga menjadi sunat ketika mana sebelum kita mandi, dan kita niatkan untuk melakukan sunat-sunat mandi. Kemudian kita dah sebut tadi apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, menggosok badan kita, juga membasuh anggota sebanyak 3 kali. Basuh anggota-anggota badan kita juga sebanyak 3 kali. Sedemikian juga dianjurkan untuk kita mandi walaupun kita seorang-seorang dalam bilik air, menutup aurat. Tapi kalau kita mandi tanpa penutup, sebagaimana yang kita sebutkan di dalam kitab adab sebelum ni, kalau kita nak buka pakaian sehingga menampakkan aurat kita, walaupun tak ada orang, maka kita baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kita baca ayat tersebut untuk menutupi diri kita, aurat kita dari pandangan jin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Juga para ulama anjurkan, ni kita ambil perhatian, disebutkan apa? Tidak mengeringkan bekas air mandi kita. Maksudnya kita tak perlu lap. Kerana air tersebut sebagai bekas ibadah. Kita mandi tu, bekas air tu daripada ibadah, biar dia kering sendiri. Tetapi contohnya takut, ataupun yang pertama kalau keperluan, bila pula nak kering ni, contohnya orang lain nak pakai bilik air, ataupun kalau kita biar, contohnya kita di tempat yang sejuk, kalau dibiarkan nanti kita boleh sesema, ataupun biar lama boleh jadi pau-pau berair contohnya. Jadi ketika itu kita kena lap. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu antara sunat-sunat yang kita boleh lakukan ketika mana kita mandi. Sekarang kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Jadi disebutkan, dan perkara-perkara yang wajib dalam mandi, yang pertama adalah niat, yang kedua menghilangkan najis dari badan, yang ketiga meratakan air ke seluruh anggota badan. Dan perkara yang wajib dalam wuduk ialah yang pertama niat, yang kedua membasuh muka sekali. Ini perkara-perkara yang wajib. Tadi sunnahnya 3 kali. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke siku juga sekali. Yang keempat menyapu sebahagian dari kepala sekali. Ini rukun-rukun wuduk. Jadi di sini dibawa perbezaan rukun wuduk dan juga rukun mandi. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai ke buku lali sekali. Dan yang keenam tertib. Dan yang keenam adalah tertib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan yang lain daripada itu hukumnya adalah sunat muakkad, dan kelebihannya sangat banyak, pahalanya sangat besar. Kita melakukan sunat-sunat ni walaupun dilihat kecil, sebenarnya pahalanya besar.
Kenapa? Wuduk, mandi, ia merupakan perkara ibadah yang tak dilihat orang. Adakah orang yang saja-saja nak tengok orang berwuduk? Apalagi mandi. Kalau mandi tu bukan orang tengok, tu mengintai. Ada tak orang saja-saja nak tengok, oh dia mandi pun ikut sunnah? Tak ada. Tapi ia hanya ibadah yang kita lakukan, diri kita yang kita persembahkan kepada Allah Ta'ala, sunyi dari pandangan makhluk. Tapi kalau kita semayang, mungkin ada orang tengok. Kalau kita sedekah, mungkin ada orang tengok. Kalau kita puasa pun mungkin ada orang yang sentiasa tahu dan lihat bagaimana cara puasa kita contohnya. Tapi ibadat mandi, siapa yang nak tengok? Kita buat sunnah ke, tidak ke, sah ke tidak pun orang tak tahu. Tapi bila kita niat hidupkan sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah, pahalanya menjadi besar. Kemudian, dan orang yang tidak mengambil berat dengan yang sunat ini adalah rugi. Bahkan boleh membawa yang wajib kepada bahaya kalau dia ambil ringan. Tak apalah, sikit-sikit je janji sampai air contohnya. Kadang-kadang boleh jadi tak sampai. Sebab apa? Contoh menyelati tadi tu. Menyelati lipatan-lipatan pada badan kita. Kita kata, sampai dah air kuat air shower ni, kita kata. Rupanya kerana sikat sambil lewat dan tidak mengikuti sunnah menyebabkan air tak sampai. Maka perkara ini dipandang berat oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kerana perkara-perkara yang sunat merupakan penampung kepada kekurangan yang ada pada yang wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, adab-adab bertayammum. Jadi kita akan pelajari pula berkaitan satu lagi perkara berkaitan dengan maqasidut taharah. Itulah dia tayammum. Tadi kita dah belajar wuduk, kita dah belajar mandi, menggunakan air. Tapi ada kalanya seseorang itu diuji sama ada dia tidak boleh menggunakan air ataupun air tak ada. Jadi macam mana Al-Imam Al-Ghazali ajarkan kepada kita supaya kita tahu dalam keadaan apa sekalipun kita tidak boleh meninggalkan ibadah kepada Allah. Itu yang ingin dibawakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Wallahu a'lam. Saya jazakumullah khair Ustaz untuk perkongsian kita pada kali ini berkaitan dengan adab-adab mandi. Semoga dapat kita amalkan macam Ustaz sebutkan tadi. Inilah semoga zahirlah keikhlasan kita dalam kita mengamalkan sunnah-sunnah baginda dan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Ustaz, terima kasih banyak untuk ilmunya. Semoga terus diberikan kesihatan dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Untuk bersama-sama dengan kita lagi minggu hadapan setiap Selasa 9 malam untuk bicara adab. Jumpa lagi Ustaz insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat anda terus ikuti kami bicara adab kembali semula Selasa minggu hadapan jam 9 malam serta ulangannya pada hari Sabtu jam 10 malam di IKIM. Inspirasi Inforia Islam. Bila kita bercerita tentang mencintai diri sendiri ni, dia adalah satu proses yang panjang dan rumit. Dan self love juga, mencintai diri ni juga dia boleh mencipta kebahagiaan untuk kita. Kita akan rasa bebas dalam hidup. Kita tak sentiasa rasa dikongkong, diperhatikan. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam rancangan Kemudi Hati bersama Tuan Haji Ikram Husin, kaunselor berdaftar, setiap Jumaat minggu pertama dan ketiga 9 malam hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Institut Kefahaman Islam Malaysia sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video animasi Kefahaman Islam untuk penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. Penyertaan terbuka kepada penuntut ijazah sarjana muda dan ke atas. Ikuti 3 langkah berikut. Pilih tema yang ditetapkan, cipta video animasi 3D yang berdurasi 5 minit dalam format MOV atau MP4 yang beresolusi tinggi dan hantarkan kepada kami. Hadiah-hadiah berikut menanti para pemenang. Tempat pertama,
RM15,000. Tempat kedua RM10,000. Tempat ketiga RM5,000 dan 5 hadiah sagu hati yang bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03 6204 6323. Bayangkan anda mempunyai rumah sebesar alam di syurga kelak. Subhanallah, indah bukan? Marilah kita memberi sumbangan dan membina Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang untuk pahala yang berterusan. Menyumbanglah di www.baiturrahman.my sekarang. Saya ulang, www.baiturrahman.my. Radio IKIM membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam Berwarna Pagi bersama Pian dan Lukman. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik. Setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Tawaran menarik. Radio IKIM membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan